وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap orang yang khianat terhadap perjanjian, ada bendera dia letakkan di punggungnya pada hari kiamat. Dia akak bendera untuknya dengan qadar khianatnya. Ingatlah, tidak ada khianat yang lebih besar daripada pemimpin umum. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan bahawa orang yang jadi pemimpin negara, yang jadi ketua negara adalah amanah yang paling besar. Sekiranya dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia menjadi pengkhianat yang besar. Begitulah orang yang melantik pemimpin negara tidak mengikut cara-cara Islam, dosa yang sangat besar. Kerana ini amanah yang sangat besar. Bukan main latih pemimpin boleh RM50, boleh RM100, boleh satu tenda berjaya. Ini amanah yang besar pada hari kiamat. Bukan main-main. Ini kerana boleh RM50 latih pemimpin, latih ketua, tak berdali. Bukan kerana nak menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis dan dalam asar para sahabat, barang siapa yang melantik kepimpinan bukan kerana kelayakannya tetapi kerana dunianya, maka dia telah khianat terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut. Dan punca berlakunya hari kiamat apabila orang Islam tidak melantik pemimpin dengan cara yang amanah. Dan satu hadis yang terkenal, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فقال قوم سمع ما قال كره ما قال سمع ما قال وكره ما قال وقال قوم لم يسمع ما قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين السائل عن الساعة قال أنا ذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Maksudnya Abu Hurairah kata pada satu hari sedang Nabi SAW bercakap dengan sahabatnya, berucap di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang Arabi, seorang Arab Badui, masuk ke masjid, terus bertanya, wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Kiamat bila berlaku ya Rasulullah? Tiba-tiba Nabi SAW meneruskan ucapannya. Ada kalangan kami yang berkata bahawa Nabi mendengar soalannya, tetapi tidak senang kerana dia menyoal ketika Nabi sedang bercakap. Ada yang berkata Nabi tak dengar soalan dia, maka Nabi meneruskan ucapan. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, mana dia orang yang bertanya berkenaan dengan kiamat? Lalu orang Badui kata, ini dia saya wahai Rasulullah. Ini dia. Lalu Nabi SAW bersabda, apabila dihilangkan amanah, amanah sudah hilang. Lalu dia tanya, bagaimana hilang amanah wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, apabila diserahkan urusan umat. Idza wussidal amru ulil amri dalam Quran. Ulil amri minkum. Bila diserahkan ulil amri, al-amru urusan kepada orang yang bukan ahli. Yang bukan ahli. Para ulama menetapkan bahawa syarat-syarat kepimpinan itu, yang pertama Islam, yang kedua berilmu.
ilmu dalam perkara agama, dalam urusan dunia. Yang ketiga, adil, tidak mengerjakan dosa besar dan tidak terus menerus dalam mengerjakan dosa kecil. Ini adil. Yang mempunyai pengaruh, dipilih dia menjadi pemimpin yang mengendalikan urusan umat. Tapi dalam dunia hari ini, orang tak berdali dah. Tak berdali dah. Ini urusan yang sudah dicuaikan oleh orang Islam, menjadi salah satu daripada tanda akhir zaman yang menyebabkan bumi dan langit akan hancur. Bumi dan langit akan hancur. Kita melihat hari ini berlakunya gempa bumi, berlakunya gunung berapi, berlakunya banjir, berlakunya ribut taupan, berlakunya macam-macam berlaku di bumi. Kita tak tahu apa berlaku atas langit. Langit tak utuh lagi. Tak utuh lagi langit. Bila keadaan bumi sudah jadi tak betul, maka langit pun utuh. Bertemulah keruntuhan langit dan bumi, dan berlakunya kiamat yang besar. Allah Ta'ala akan mencipta suatu alam yang lain. Puncanya bila manusia sudah khianat. Dan khianat yang paling besar ialah khianat memimpin negara, memimpin umat, tidak mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang keempat,